Sia makcik tu ayah cepat ya. Kereta dia nak jalan. Malaysia mempunyai sejarah yang panjang dengan banjir. Daripada semua bencana yang berlaku di Malaysia, banjir adalah yang paling kerap berlaku dan memberi pengalaman yang pahit kepada rakyat Malaysia. Kejadian banjir besar pernah berlaku pada tahun 1971, tetapi rakyat Malaysia tidak bersedia untuk apa yang mungkin berlaku pada 18 Disember 2021. Lekukan tropika yang berlaku pada 16 Disember 2021 telah mengakibatkan banjir besar yang menjejaskan 8 buah negeri di Malaysia, terutamanya Pahang dan Selangor. Lebih 50 kematian telah direkodkan, manakala 2 orang mangsa masih belum ditemui sehingga hari ini. Jadi, kami terus kemas barang dan peralatan dokumentasi. Kami putuskan untuk turun ke Bentong untuk lihat sendiri situasi di sana. Semasa kami ke Kampung Telemong, keadaan di sana amat dahsyat. Keadaan sekeliling pekan seperti telah ditimpa tsunami. Semakin jauh ke dalam kami memandu, semakin banyak tanah runtuh yang kami nampak. Nuraini binti Osman, ibu kepada 5 anak ini bercerita kepada kami pengalaman yang menakutkan pada 18 Disember yang lalu. So hari itu air naik atas bumbung. Tak, itulah kita orang tengok di lumpur tinggal sampai itulah. Kalau hujan tak berhenti memang dia tembus lah kat luar. Itulah. Anak sampai pengsan. Macam mana kakak naik bumbung? Yang atas naik tangga tu lah. Itulah baru kita orang naik atas bumbung. Tak apalah dia katakan macam ni kan. Naik sini dulu, lepas tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kaki lah kira lah. Sampai ke bumbung tu. Lepas tu baru abang kasih pecah apa, zinc tu. Itulah tangan dia, kaki dia. So dia guna tangan? Tangan saja, dia tak boleh buat apa lagi. Luka dengan darah penuh kaki. Puncanya kayu balak sebab tak pernah naik. 7 tahun akak duduk situ, tak pernah naik. Kita orang cakap kayu balak lah puncanya. Orang tolak sana, tolak sini. Kita orang tengok juga. Tapi kita seorang je cakap. Orang lain tak cakap. Tak ada orang komplain. Nanti orang cakap kita tuduh. Tapi nampak akak, nampak sangat kayu balak tu hanyut kat sungai. Bukan kecil-kecil, besar-besar. Tapi orang takut nak keluar cerita tu. Perasaan akak kan. Nasib baik tak masuk dalam rumah. Anak pula ada. Kalau kena anak macam mana. Itu perasaan akak. Memang mengerilah tahun ni saya. Kalau kayu balak masuk, kalau kita orang mati tak tahulah. Mungkin bau bangkai baru dia orang tengok mungkin. Bau busuk. Macam tu lah. Tidak lama kemudian, kami bergerak ke Kampung Sungai Pedak. Rupa-rupanya, salah seorang daripada penduduk itu adalah bekas ketua Kampung Sungai Pedak, Puan Lee. 我1968年上来这边的，每一年都有淹水，只是淹水不是这样的，淹水过后洗洗刷刷又住人了，可是今天不是了咯。我的家50个职工来帮我洗啊，洗到今天都还没干净，一大堆的木头在我们家门口，堵着我门口了，没有进入者，我就幸运这点了。我们一年试过淹12次水啊。1年都没有这样严重啊，钱也没有了，树也倒了只是剩下老命罢了。我心还痛啊，他说我回家才5分钟罢了对啊，就淹水了啦。40 ekor kambing kandang dalam. Siapa mau tolong itu banjir? Bila dia pergi pun tak tahu kita. Dia cabut semua habis. Itu ayam kampung 50 ekor. 50 ekor sudah habis. Itu semua kembalinya. Itu kambing semua. Tak ada kembalinya, tak ada. Sudah hilang 1 kali habis.
Lebih pas saya pun ikut tu kambing mati. Dia masa tu dia lalu tu apa susah dia mati dalam. Dia lalu air. Tak. Nak tengok tu tepi sana ada kayu pala juga. Saya masih simpan. Itu kayu pala semua saya simpan. Ada simpan. Ada simpan rumah saya. So kayu bala ada masuk rumah. Ada dia pecahkan rumah saya. Baru dia naik. Antam dia tu semua pecah. Jadi persoalannya, dari mana datangnya semua kayu balak lama ini dan apa yang telah berlaku di kawasan penembangan hutan itu? Sekarang ni pas kita bercakap pasal perubahan iklim ya, climate change. Jadi salah satu yang menjadi puncanya climate change adalah kemusnahan hutan. Dan Malaysia kita mempunyai banyak hutan. Jadi kita mesti simpan hutan-hutan kita untuk masa hadapan dan untuk kesejahteraan dan keselamatan negara kita. Kita dah nampak ya, first time in history ya, ramai rakyat yang mati, yang menjadi mangsa akibat daripada banjir. Jadi ini salah satu ya yang kita kerajaan mesti serius dalam menangani isu ni. Kita tak nak tiap-tiap tahun jadi satu acara tahunan. Oh banjir, kerajaan beri bantuan, tapi sampai bila? Kita tengok ya, kita semua tahu banjir berlaku kerana pembukaan hutan yang sangat berskala besar. Ya, on development, on agriculture and so on ya. So there's no more apa orang kata trees or forest to absorb water. Jadi bukit-bukit yang ada sekarang ni terbuka, makna gondol ya. Bukit-bukit banyak yang dah gondol. Jadi bila gondol, bila hujan lebat ya, negara kita menerima hujan sepanjang tahun ya. Jadi bila tak ada pokok, bila hujan tu memberi aliran yang kuat pada selut-selut ya, tanah-tanah. Jadi tanah semua sedimen semua masuk ke dalam sungai, okey, dan sungai tu jadi shallow ya. Sebab itulah tidak dapat menampung air, sebab itulah terjadinya banjir ya. Kita kena faham tu semua. Rakyat dan kerajaan mesti membuka mata, because yang meninggal ni, yang mangsa banjir ni, yang mati ni ramai. Dah sampai 60 orang. Walaupun di Pahang ke, di Selangor ke, ini semua akibat daripada tidak peka oleh penguat kuasa dan tidak peka oleh kerajaan juga. Bila kita bincang tentang environment kita bincang tentang penjagaan alam sekitar, sepatutnya diprioritas, diutamakan. Tapi di Malaysia kita tidak utamakan alam sekitar kita. Kita lebih utamakan tentang development tentang pembangunan. Itu lebih diutamakan. Ini yang masalah dia. Adakah keuntungan ekonomi lebih penting daripada nyawa rakyat Malaysia? Semasa saya memulakan perjalanan ke Pahang, saya tidak menyangka untuk menyaksikan kemusnahan yang amat dahsyat disebabkan oleh banjir ini. Hati saya betul-betul hancur mendengar kisah yang dikongsikan. Tetapi saya amat mengagumi semangat dan kebaikan yang ditunjukkan oleh mereka meskipun dalam keadaan yang sukar. Saya rasa terinspirasi daripada apa yang telah saya pelajari dan berazam untuk terus mencari jawapan dan memberi kesedaran tentang isu alam sekitar yang negara kita sedang hadapi. Satu perkara yang pasti, perjuangan demi masa depan yang lebih baik tidak terhenti di sini. Adakah ini yang kerajaan Malaysia putuskan sebagai menguruskan bencana dengan baik? Terukir kata bijak dalam fakta, tak lagi berpihak. Gelap dan terang kini tak lagi berarti. Hentikan pengabdian, berurat akar suri.
Jika kepala mulai berhitung angka, hentikan hormat tak lagi bermakna. Ulil hakun walau kana muron, katakan kebenaran walaupun pahit terdengar. 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 Kala realitas terukir karena bijak, dalam fakta tak lagi berpihak. Gelap dan terang ini tak lagi berarti, hentikan pengabdian berurat akan duri. Jika kepala mulai berhitung angka, hentikan hormat tak lagi bermakna. Kulir hakun walau kana muron, katakan kebenaran walaupun pahit terdengar.